اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di petang yang berbahagia ini, di bulan yang berkat, di hari yang mulia, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi kita berada di 10 akhir. Maka Alhamdulillah, sebagaimana kita telah maklum, bahawa 10 akhir ini ialah mempunyai kesempatan iaitu peluang emas bagi umat-umat Nabi Muhammad sekarang ni. Maka Alhamdulillah, kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari ini, Alhamdulillah, kesempatan kali yang kedua, amba berada di pondok ataupun tempat tahfiz, merkat tahfizul Quran bagi Babo Faisal kita di Merbu ni, di Kampung Parit ni. Maka Alhamdulillah, amba dijemput kali yang kedua bersama-sama untuk nak hayati sikit sebanyak tazkirah di petang yang berbahagia, di petang yang berkat ini. Maka Alhamdulillah, hamba pun sudah bersapa sekejap saat ini dapat bersama-sama dengan sidang penonton sekalian yang berada di rumah. Maka banyak-banyak hamba terima kasihlah kepada sebagai mudir iaitu Babo Faisal kita, seorang guru yang bercukup lumuh dengan pondok dia, dengan ilmu dia, dengan segala-galanya curah tenaga, jiwa dan raga dia ni sepenuh-penuhnya kepada tempat belajar kanak-kanak ataupun adik-adik kita untuk nak menghafalkan Al-Quran. Maka di hari ini Alhamdulillah sudah pun sampai pertengahan dah, yang mana dia bersungguh selama dia buka ni. Di hari ini Alhamdulillah kita tengoknya menekat kau naik. Tuhan bagi keberkatan kepada dia kerana dia apa yang dia kecek saat ini tu dia buat sungguh. Dia buat sungguh. Kita boleh mari tengoklah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mana dia ada di rumah ataupun ingin nak mengunjung ke sini, bolehlah hubungi dia, mari di sini. Kampung Parit, tanya orang semua. Orang tahu belakang. Dekat dengan pesiri kereta api. Dekat dengan pesiri kereta api. Nah, ataupun mudah-mudah kita betul kata di Kampung Parit ni, bila kita sapa kepada rumah Abellah kita, Abellah hodok sembelih daging ni. Orang tahu seluruh Abellah ni. Hodok sembelih daging jual untuk nak buat pulut, buat apa ni. Maka dekat tu lah pondok dia ni. Jadi pondok dia ni panggil serba kukurangnya lah kalau kita tengok. Kerana bangun ni saat ni, bangun ni saat ni, panggil dia beli tempat orang jual susu. Kalau adik-adik, adik kakak kita nak tengok sebenar dengan tengok mata sendiri, tengok di sinilah. Mari jumpa sini, boleh tengok sendiri. Iaitu tempat orang jual susu. Bangun ni orang jual susu zaman dulu. Masa tekah susu duk mahal, duk hibur-hibur dulu. Banyak kerongkam buat bangun ni tempat beli susu getah. Maka bila kerongkam tu dah mati dah tak ada dah, kau duduk saja ya. Maka dia minta belilah bangun ni. Lebih kurang dengan harganya, maka dia buatlah satu madrasah dia. Walaupun di tempat orang beli susu, tapi lah ni dah jadi jadi kebun syurga Allah Taala. Jadi kebun syurga Allah Taala di hari ni tengok. Cuba siapa dia suka no ya. Maka Alhamdulillah di hari ni kita tengoknya dia sorang-sorang dirilah. Seolah-olah kata begitu. Bertukuh lumuh.
Ditolong oleh orang kampung, pakak tolong, pakak batu, pakak apa. Dia bekerja keras benar. Masalah nak hidup. Hari ni, Alhamdulillah. Separuh dah tu, dah berjaya dah hari ni. Tapi masih lagi ada keperluan. Kerana, penekat pelajar-pelajar, adik-adik ni, untuk mari hafal Quran sini ni, kau sari, kau demi sari, kau banyak. Kau bertambah. Maka dia pun akan bubuh lah. Bangun ni akan berdiri bangun ni sebagai buat tambahan lagi. Tu maka hamba kesempatan di petang ni alhamdulillah dapat bersama di channel apa ni Babu Faisal kita di petang ni. Maka sikit sebanyak hari ni dia dah cerita panggil pitih hak orang Wisumengit dah tu. Hari ni berakarnya 23,780 kop. 23,780 kop. Dia masih lagi nak beli besi. Kerana dia perlu kepada besi nak buat kerung. Nak tambah sebelah lip belakang tu. Memandai kepada terpajar ni. Kau tambah ramah. InsyaAllah ta'ala. Jadi angka di hari ni yang keluar hari ni maksudnya iaitu 23,780 kop. Itulah lebih kurang. InsyaAllah ta'ala kita menyumbang lagi lah setiap hari keadaan di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita berada di 10 bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayah-ayah, pocik panguh sekalian yang mana duk menuntung di rumah ataupun di mana saja. Kita dah sedia bahawasanya Tuhan duk cerita dalam Qurannya lebih kelebihan masalah malam Lailatul Qadar. 10 akhir ni Nabi kita sangat-sangat ambil kesempatan. Nabi kita selalu, Siti Aisyah pun selalu tanya, pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai 10 akhir, Nabi kita apa ni? Asyadda mi'zarah. Nabi kita ni bersungguh, panggil ikat pinggan kita panggil. Kalau kita orang kampung ni panggil ikat pinggan. Cawak kotel lah kita panggil. Kalau kerja tu panggil cawak kotel. Nabi kita pun begitulah apabila sampai 10 akhir. Asyadda mi'zarah. Wa aiqadha ahlahu wa ahya laylahu. Nabi kita selalu dah kain ridak dia, kain selindar dia tu dia ikat. Ikat pinggan dia. Ayat tadi dia bersungguh. Wa aiqadha ahlahu. Dan dia gerak habis kawin ahli keluarga dia. Bining-bining dia ada berapa orang. Anak-anak dia gerak habis. Bila sampai 10 akhir Ramadan. Wa ahya laylahu. Dan dia menghidup, dia berjaga malam. Sampai ke waktu subuh. Ayat tu Nabi kita bila sampai 10 malam. Siti Aisyah pernah tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, doa apakah yang aku nak ucap bila sampai 10 akhir malam? Maka Nabi kata, hei Aisyah, jangan lupalah doa. Satu doa yang mudah sekali. Satu doa yang mudah sekali. Nabi pun ajarlah kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, mengatalah di 10 akhir bulan Ramadan, doa ini ya Aisyah. Nabi kata kena? Nabi ajar, Nabi baca, Aisyah kata. Nabi ajar supaya Aisyah kata, Nabi kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada setengah riwayat kata karimun. Boleh buh karimun lagi. Ada setengah kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu riwayat. Tu Nabi ajar kepada Siti Aisyah. Apa maksud dia tu? Allahumma innaka afuwun. Tuhanku, innaka afuwun. Sesungguhnya mung ni ya Allah sangat mengapung, sangat bui keampunan kepada hamba-hambamu. Fa'fu anni, apunglah dosa aku ya Allah. Kita kata ke Tuhan, hei Tuhan, mung ni sukalah apung dosa hamba-hambamu. Mung ni suka dosa apung dosa hamba-mu, maka apunglah dosa aku. Tu kita kata ke Tuhan lagu tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan aku, mu ni suka mengampunkan dosa-dosa hamba-mu. Dosa-dosa umat Nabi Muhammad ni mu sukalah apung. Apunglah dosa aku ya Allah. Kita minta dia apunglah dosa aku ya Allah. Tu yang kita katanya. Banyak sekali. Tak ada kira pagi, petang, bukan malam saja. Jadikan wirid. Jadikan wirid kita. Jadikan bacaan kita tak ada kira. Duk tahgir pun kita kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kita duduk dapur pun. Mokcik saat ni tu duduk dapur. Sedar duduk masak, duduk gapo, duduk gola, duduk menyayu. Duduk sediakan hidangnya, makan ni untuk berbuka puasa. Katalah. Kata jadikan wirid kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuun karimun tuhibbu. Karimun tu makna melia lagi. Hei Tuhanku, muni sangat apung pada hamba-hamba mu dan muni melia ya Allah. Muni baik ya Allah, muni baik ya Allah. Muni melia baik ya Allah. Apunglah dosaku ya Allah. Kita kata gitu je. Tengok banyak tu ya tu Nabi suruh kita berdoa di bulan Ramadan. Tengok. Nak yak kebesaran tak ada dah di bulan Ramadan. Hani Nabi ajar kepada Siti Aisyah ataupun anak-anak dia, anak beranak dia di 10 akhir bulan Ramadan. Ni nak ayat Nabi kita bersungguh. Ni. Nah, Nabi kita ni apa panggil tak ada dah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad ni setiap hari, setiap masa, setiap malam, setiap waktu nak ayat kata kita hidup hari-hari ni bukan Ramadan saja dah. Sangat-sangatlah kita perlu kepada rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita menunggukan nikmat dan rahmat Allah taala. Begitu besar sekali kita tak ada dah. Kerana kita tahu kata kita ni berakhir sekali kita kena mati. Kita kena mati, tak ada dah. Bila ada mati ni, lepas pada mati adanya balasan. Bukan mati saja-saja duk tergolek-golek dah. Mati ni ada balasan. Bila ada balasan ni lah, apa panggil, nak boleh Tuhan nak beri balasan ni, maka Tuhan kiralah amalan-amalan yang dia suruh kita di tengah kita duk hidup lah ni. Setengah kita duduk di dunia lah ni, Tuhan suruh kita dah. Apa yang dia suruh kita buat gapo gatik. Kita sedia bekalan gapo gatik. Untuk nak buat penimbangan, untuk nak timai di akhirat esok. Bukan Tuhan nak mati kita tubuhlah syurga selalu dengan apa ni mudah-mudah dak. Tuhan nak buh kita syurga ni ialah melalui kita taat kepada dia. Taat kepada dia. Bila kita taat kepada dia, bila kita banyak amalan-amalan kita, kita tak ada kebimbangan, tak ada bahasa sesat, tak ada bahasa sugu hati kita. Bila kita bawa amal sebanyak-banyaknya. Ni apa panggil kita berada dalam umur kita. Apa nama nikmat yang paling besar sekali kita di hari ni? Tuhan bagi umur kita wisapa bulan Ramadan. Hak ni hak besar sekali nak keceknya. Nikmat kesempatan umur kita yang Allah Ta'ala keras sampai ke bulan Ramadan ni. Dengan segar, dengan tak ada gapo, tak mati lagi. Walau kita sakit sikit-sikit, sobarlah. Mujurnya kita ni sampai ke bulan Ramadan. Kerana Ramadan tu hawi sebulan ni, apa panggil, mencukupi segala-gala. Nak proses kita. Kita panggil kata Tuhan nak mandi, nak basuh kita. Kecek kapur, mudah-mudah lagu tu lah. Tuhan nak cuci kita. Kita yak polok-pok. Kalau ibarat kata supaya dengan orang klip baru. Dengan seluk yak celoteng. Dengan panah, dengan gapo, dengan yak serbaing, nampak susah. Maka Ramadan mari nak mandi kita. Tuhan hantar Ramadan mari mandi kita, cuci kita, sisir rambut, siap pakai baju comel, baju baru. Nak bawa kita pergi ke mana ni? Pergi syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak menemui dia. Nak menemui dia di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh nikmat-nikmat dalam syurga dia tak ada dah. Dalam syurga ni penuh dengan nikmat-nikmat kesenangan tak ada dah. Tak pernah sakit, tak pernah lenah, tak pernah gapo, tak ada gapo sekarang duduk dalam syurga. Nikmat segala-gala, tidak ada hari akhir bagi orang tu nak ayat tu. Ni Tuhan nak ayat tu hatta 1 bulan Ramadan. Maka kesempatan nikmat yang paling besar sekali apa nama? Iaitu Allah Ta'ala kerahkan umur kita sampai ke Ramadan pula. Sebab tu kalau siapa dia meninggal di bulan Ramadan ataupun lepas bulan Ramadan, orang ni beruntung. Kerana selepas kita mandi cuci siap dah. Kalau kita mati pun tak ada gapo dah. Alhamdulillah pakai baju baru dah. Kita bersih dah. Tak ada gapo dah. Tapi kalau Tuhan mati di celah-celah tu kemungkinan kita akan bawa dosa pula, banyak pula. Kerana dosa ni kita sudah maklum dah. Tak kena ambil cerita dak buku dosa ni. Dosa ni nak ayat tu kita tahu belakang nak. Ambil di bulan Syawal tahun lalu lepas Ramadan sampai ke hari ni gak. Tak ada berhenti gaduh pok pak dosa nak ayat tu. Nah, dosa sengaja tak sengaja belana-lana nak ayat tu. Dosa nak ayat. Nah, lekat di kita. Macam kebuk, macam habu tu lah.
Macam debu-debu ataupun kebuk-kebuk yang kita lalu ke tepi-tepi jalan itulah. Nak ayat tu. Bila sampai Ramadan pula, Tuhan cucu pula. Tuhan cucu pula. Lagu tu lah. Kehidupan kita nak ayat. Ni. Ni apa panggil kesempatan ataupun nikmat yang paling besar sekali, iaitu kesempatan kita dapat menemui Ramadan. Maka di Ramadan ni pula ada pula peringkat-peringkat pula. Sehingga kita dapat 10 akhir di bulan Ramadan. Tuhan tak mati lagi dah 10 akhir bulan Ramadan. Maka 10 akhir ni kita reti dah. Bahawasanya Tuhan ada royak dalam Quran dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu apa panggil? Orang panggil apa? Orang panggil 10 Ramadan. Ataupun di bulan Ramadan. Allah Ta'ala duk cerita dalam Qurannya, tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar ni, para malaikat turun ke alam dunia. Kalau kita boleh tengok Tuhan buka hijab, Tuhan buka kasyaf kepada kita, Allah malam tu tak ada arah lah, nak ayat kata. Penuh dengan banjir, dengan boh dengan malaikat-malaikat. Ni kebesaran bulan Lailatul Qadar. Bila malaikat nak turun ramai itu lalu, tak ada. Malaikat duk kerja gak Malikil Maut lah. Malikil Maut duk turun ke rumah kita ni 70 kali sehari semalam. 70 kali sehari semalam Malikil Maut. 70 kali sehari semalam Malikil Maut nak ayat kata. Apa ni? Iaitu duk mari tengok kita, duk mari tengok hamba semua puak-puak kita ni. Semua puak-puak kita ni 70 kali sehari semalam Malikil Maut duk mari jengok tengok. Tapi tak apalah, jengok tengok saja, tak sapa lagi. Bila sapa, dia akan beradu ke rumah kita. Dia beradu di rumah hamba, rumah demo bila sapa. Bila dah buah tu dah masuk dah. Bila buah tu dah kotel dah. Bila buah tu sapa, siap belakang dah nak luruh dah, dia tunggulah kita. Dia mari dekat rumah kita. Dia masuk ke rumah kita. Dia hampir dengan kita. Selalu dia cabut roh kita. Dia cabut roh kita dah hari tu. Maka Alhamdulillah, orang yang sapa Tuhan kera lagi umur dia ni, di bulan Ramadan atau di 10 akhir ni tak ada dah. Ada berapa malam lagi? Ada 4-5 malam dah kita ni. Ada 4-5 malam dah kita ni nak ayat tu. Kalau 4-5 malam lagi tak menghargai ni, Allah kita akan sesak bila-bila. Kenapa? Kerana bila sampai ke 10 akhir dah Ramadan ni, Allah Ta'ala merdekakan hamba-hamba dia. Di 10 akhir ni, Allah Ta'ala merdekakan hamba-hamba dia daripada neraka Jahannam. Allah Ta'ala merdeka, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa hamba-hamba dia daripada masuk neraka Jahannam. Ini Allah Ta'ala merdekakan hamba-hamba dia. Alangkah beruntungnya kalau orang tu berkesempatan di akhir bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan kita ada dah, tapi 10 akhir ni kita kena kejar lagi. Kita kena book lagi. Ni bahasa kapung kita panggil book. Kita kena kuat lagi di 10 akhir. Khususnya. Kerana Nabi kita pun kita tahu dah. Nabi kita. Tapi Nabi kita tahu yang akhir dia nak mati tu 20. 20 Ramadan saat ni tu Nabi kita book dah. Biasanya kalau bulan Ramadan 10 akhir. Tapi tahu hak dia nak meninggal saat ni tu. Allah Nabi kita 20 Ramadan tu dia berjaga malam dah. Itu menanda Rasulullah nak meninggal dunia, nak tinggal para sahabat dia dah. Dia nak tinggal para sahabat dia dah. Pelik Nabi kita. Bila di akhir dia nak meninggal dunia saat itu. Pelik dia kata. Sehingga Nabi kita pergi ziarah kubur Baqi'. Nabi kita pergi ziarah kubur Baqi'. Selepas tu dia klik main royak Siti Aisyah kata dia berasa sakit. Dia berasa sakit kesel-kesel daripada dia makan racun masa dulu. Dia pernah makan racun, diracunkan oleh orang Yahudi. Nabi kita ni dia baik. Bila dia mengunjungi, dia pergi ziarah orang Yahudi di Madinah. Tiba-tiba orang Yahudi nak tipu Nabi kita. Dia tanya, ya Rasulullah, di antara mu suka daging apa ya Rasulullah? Nabi kata, kibah lah aku suka kalinya. Maka dalam kibah seekor ni mu suka mana ya Rasulullah? Nabi royaklah kaki depan ya tu. Dia pun bakarlah kaki depan. Bakar kaki dak depan kibah tu hak dia sembelih tu.
No ya, Nabi makan. Tapi ada orang Tino seorang Yahudi ni, dia lesek racun ke Nabi kita. Dia lesek racun kepada Nabi kita. Nabi kita makan lah. Makan saat ni tak ada telai lagi. Tak ada telai lagi Jibril mai royak dah. Kata racun ya Rasulullah, racun. Tapi sisa dia, bekas-bekas dia ni, bekas air liur telah telai dah sikit-sikit ni, itulah sakitnya Nabi kita. Itu dia cerita pada Siti Aisyah. Dekat-dekat dia nak meninggal, dia kata dia masa sakit kesal daripada dia makan racun. Ni ibu-ibu, ayah-ayah kita ni, sentiasa kita kena Rasulullah. Kita kena tahu kisah Rasulullah. Macam mana perjuangan Rasulullah. Macam mana ialah ibadat Rasulullah. Tu seorang Nabi dan Rasul. Nabi kita sungguh bila sampai di 10 akhir Ramadan. Padahal Nabi kita ni tak ada apa Tuhan jamin syurga dah. Tapi Nabi ada ke tak? Dia kata, oh aku tak payah dah 10 akhir, tak 10 akhir pun aku jamin syurga dah. Nabi ada tak kata gitu? Nabi ada tak berasa tengok lagu tu? Nabi ada ke tak berasa apa ni? Berasa tak bersungguh lagu? Tak, Nabi. Nabi walaupun begitu, dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu panggil syukur nikmat yang Allah Taala beri ke dia, iaitu umur kepada dia. Selalu dia beribadat kepada Allah Taala walaupun dia dijamin ke syurga. Ni keadaan Rasulullah. Bila sampai 10 akhir, dia saat itu ikat pinggang. Dia gerakkan ahli-ahli keluarga dia dan dia berjaga malam sampai ke waktu subuh. Ni Rasulullah nak ayat atau sampai tanggal tu Rasulullah nak beri pengajaran kepada kita. Maka kesempatan ni kita di hari ni ada 4-5 malam lagi ni 7 malam ke. Tu kita kena bersungguh sepatu dah. Kerana kesempatan ni Tuhan beri betul-betul ya. Banyak mana kita tengok umat-umat Muhammad di kawasan sekitar rumah kita ke, di kampung kita ke, jiran-jiran kampung jiran-jiran kita ke, bila sampai bulan Ramadan dia meninggal lagi selalu dah. Allah Ta'ala ambil dah umur dia. Bahkan belum Ramadan sehari dua tu pun ada dah. Tuhan ambil kamu kubur. Sipai di kubur nak ya tu. Ni orang kurang bernasib baik nak ya tu. Ni kesempatan tak ada dah. Sebab tu kalau kita lepas kesempatan ni, Allah kita sesah buat. Panggil peluang emas. Panggil siap panggil tu nati tong. Panggil peluang emas. Ni untuk kita nak cebokkan kebaikan di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 akhir. 10 akhir bulan Ramadan. Sebab itulah kita di hari ni, kita kena sedar bahawasanya ibadat kita. Kita kena sedar bahawasanya ibadat kita ni, kita kena jaga sepenuh-penuh jaga. Nak kata. Sekira kalau kita tak ambil kesempatan atau peluang terbaik ni, boleh jadi Tuhan cabut bui kat orang lain. Tuhan cabut bui kat orang lain kalau kita tak say kak. Sebab tu kita tengoknya orang yang tak say di 10 akhir tak cakna yang mana Allah Taala bui kesempatan yang baik ni, kesempatan emas ni, nak ayat kita ni panggil termasuk dalam golongan orang yang bodoh sekali. Orang yang bodoh sekali tak ada dah. Ni nak ayat kata kita kena rasa gitu. Ni panggil yang paling rugi sekali orang yang tidak cara dengan bulan Ramadan. Khususnya iaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayah-ayah, di 10 akhir Ramadan kita tahu dah. Kerana adanya yang mana ulama kata, yang mana hadis Nabi kata bulan Ramadan ni dia 10 akhir ni Nabi sungguh benar. Khususnya kita nak mendapatkan ganjaran besar sekali iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar. Malam Qadar ni terlebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tu. Maka 1000 bulan ni ulama mari wak kira kata lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita dapat bulan Ramadan sebulan ni, kita dapat malam Lailatul Qadar semalam Mei ni, nak royak kata kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu taala supaya dengan kita buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun 4 bulan. Ni kebesaran malam Lailatul Qadar. Sekadar malam je ni. Pas malam ni berapa jam kita tengok. Bila masuk maghrib, bila orang azan dah. Bila orang bel dah di masjid,
Kata kita ni boleh berbuka puasa dah. Tu. Maka masuklah malam. Bila habisnya mana? Waktu subuh. Tu berapa je? Tu berapa je saja? 45 neje. 45 neje je lebih kurang ayat tu. Pukul ni pukul 5 lebih-lebih sampailah subuh no ayat tu. Itulah sekitarnya banyak tu saja. Pasal apa kita tak ambil kesempatan emas ni guna dalam kehidupan kita. Kita dapat sekali dalam umur hidup kita ni Lailatul Qadar. Allah beruntungnya. Apatah lagi kalau dapat 2, 3, 4 kali dah. Sebab tu umur yang Allah Ta'ala beri kita ni sehari 2 lagi ni. Sama ada tahun ni ataupun dah lagi tahun dapat, tahun so lagi ke. 4, 5 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke. Tak ada kira lah. Sekali-sekali yang kita dapat peluang emas ni, itulah kata ulamanya, kita dapat ganjaran besar daripada Allah Ta'ala. Semacam kita buat amal ibadat tak ada berhenti radu, 83 tahun 4 bulan. Pas umur kita nak sampai ke 83. Tapi pahala kita dapat banyak tu. Supa dengan awak amal ibadat 83 tahun 4 bulan. Tak ada berhenti radu tu. Lek tengah hari dia puasa beribadat, baca Quran. Lek malam dia bangun. Dia mengatik, dia berzikir, dia bangun sembahyang malam. 83 tahun. Kira tak ada berhenti radu. Tak ada berhenti radu. Tu pahala nak buat bandingnya mudah-mudah. Yang mana Tuhan kata khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan itulah ulama mari kira kata berapa tahun 1000 bulan ni. Tapi dia kata khairun lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Ulama dia kira 1000 bulan je. Banyak tu. Tapi lebih baik lagi. Jadi 83 tahun 4 bulan tu lebih baik daripada tu lagi. Tapi kalau dapat banyak tu, kalau boleh banyak tu pun Allah alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Sebab tu tak ada dah kita ni. Bulan Ramadan Allah Ta'ala sapa kepada kita untuk nak basuhkan jiwa raga kita. Zahir dan batin kita ialah Allah Ta'ala nak basuh kita, nak cuci kita. Di segi makan ni kita bila kita puasa. Bila kita puasa, jadi tubuh badan kita ni kita rasa rengih. Bila kita puasa ni kita rasa rengih. Kerana kita tak makan ni tubuh kita panas. Dia bakarkan lemak-lemak kita. Dia bakar kolesterol kita. Kita berasa lega sikit bila tak makan. Tu nak ayat kata. Tu di segi kesihatan kita. Di segi zahir kita, kesihatan kita, luar kita. Ada pun hak batin, iaitu dosa kita Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun. Tu kita dapat Ramadan, tak ada kira. Keseluruhan Ramadan nak ayat tu. Daripada awal Ramadan sampai ke akhir. Hak tu hak Nabi royak dah. Siapa dia puasa di bulan Ramadan, semata-mata dia ni junjung perintah daripada Allah Ta'ala. Tuhan ampunkan dosa kita, hak kita buat dah. Dosa hak lepas dah, Tuhan ampun. Ghufira lahu ma taqaddama. Diampunkan dosa hak telah lepas. Lepas tu tengah malam pula, hak tu hak tengah hari tu. Kalau tengah malam pula, man qama Ramadan. Siapa dia pergi jaga malam, wa amal pula. Allah, malam. Oh, supa juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampun juga. Jadi lek tengah hari pun Tuhan ampun, lek tengah malam pun Tuhan ampun. Tu nak ayat keseluruhan bulan Ramadan. Ambil di 1 sampai ke akhir Ramadan. Ada pun hak 10 akhir, hak suku. Hak suku pula 10 akhir. Nabi kita bersungguh di 10 akhir ialah beribadat kepada Allah. Tu. Geno boleh Allah Ta'ala tak cerita kepada kita dengan terai-terai kata malam Lailatul Qadar malam mana? Ni Allah Ta'ala hikmat dia nya. Dia nak wi kita ni pakat cari sendiri. Pakat cari sendiri kebaikan tu. Nak royak tu Tuhan tu habis sayang kepada kita. Dia wi satu malam untuk carilah. Bila cari dah Nabi pun dia sungguh di 10 akhir. Kita reti bahasanya Ramadan ni kebanyakannya. Berlakunya di 10 akhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar ni banyak ke situ. Walaupun ada pendapat ulama lain kata ada lain daripada Ramadan. Lain daripada 10 akhir pun ada. Tapi Nabi kita boleh dikatakan 10 Ramadan lagu itulah. Malaikat tahun yang dia nak meninggal dunia. Maka dia berqiyamul lail dia. Ramadan di akhir umur dia. Dia ambil daripada 20. 20 Ramadan.
20 hari nak habis Ramadan. Dia ambil di malam yang ke-11, 12, 13 sampai ke 30 Ramadan. Itu kesungguhan Nabi kita di akhir umur dia. Nabi kerja keras. Tengok Nabi kita nak ajar kepada kita. Dia sehingga dia ni dijamin syurga dah pun. Dia kerja keras lagi untuk mendapat ganjaran, untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Nak Tuhan redha kepada dia nak ayat tu. Hani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah kita di hari ni? Apatah kita di hari ni nak ayat tu? Apa ni? Allah Taala apa ni? Kita sebagai manusia biasa ni nak ayat kata apa ni? Kita kena kejar lebih lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawasanya orang hak telah mati dah. Orang hak mati dah, orang duduk dalam kubur lah ni. Orang dalam kubur di hari ni nak ayat kata nak buat bandingin dengan kita yang tak mati lagi ni. Orang hak mati dah ni nak ayat kata kesempatan ni nak ayat dia menyesal besar. Kesempatan baik ni ya Allah Taala beri kita ni. Kita kena ukur. Kita kena padu. Hari ni kita duk menyawa soseh lagi. Kita duk makan, duk menambah lagi. Kita duk suka beria dengan anak-anak cucu kita lagi. Suka beria dengan tok lelaki kita, dengan bini kita, dengan anak cucu kita. Apatah lagi orang yang telah meninggal dah. Peluang terbaik ni dia tak ada dah. Tak ada dah peluang baik, peluang emas ni tak ada dah. Kalau kita boleh pergi dengar dia duduk dalam kubur, Allah, dia tak ada kecek muka lain. Kalau kita boleh pergi kecek dengan dia di kubur tu, kalau kita boleh tanya dia, Allah, dia nak kelip benar-benar lah, nak kelip benar-benar. Dia nak benar-benar bulan Ramadan. Dia nak benar-benar bulan Ramadan. Maka apatah kita orang tak mati lagi, geno boleh kita biar, boleh kita tak gaduh dengan 10 akhir Ramadan atau bulan Ramadan. Hanya orang tidak ambil kesempatan baik no ya tu tak ada dah. Ramadan suci ni tak ada. Panggil Ramadan nak hapuskan segala-gala kepada kita. Nak hapuskan segala-gala kepada kita. Sebab tu Ramadan yang ada depan kita ni sehari dua lagi ni. Atau 4, 5, 6 hari, 7 hari lagi ni. InsyaAllah kita penuhlah di malam ni. Lebih-lebih lagi kita berjariah. Kita ibadat dengan jariah. Beri makan kepada orang buka puasa. Kita sedekah makan ni kepada orang susah-susah. Ada duit lebih-lebih lagi kita berjariah lah di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan ni banyak sekali kebaikan sedekah. Sedekah ni merupakan duit makan kat orang. Sedekah sayur, sedekah manis, sedekah solok lada, sedekah sirah labu, sedekah cendol, sedekah akak, sedekah buah tamar, sedekah lah gapo nama pun. Kalau boleh berjariah, alhamdulillah. Kerana Nabi kata, panggil afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah dah di bulan Ramadan. Tu Nabi kata sendiri. Di bulan lain pun Tuhan beri sepatu juga pahala. Bulan Syawal pun boleh sedekah. Bulan Rajab pun boleh, bulan Syaban pun boleh. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah tak apa. Tapi hak comel sekali Nabi kata sedekahlah di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni orang perlu sangat-sangat kepada bantuan, kepada sumbangan. Lebih-lebih lagi keluarga yang susah. Keluarga yang susah, dia anak ramah. Yang mana kita dihibur lah ni ke. Yang mana kita tengok dalam YouTube. Kita tengok dalam YouTube tu. Orang tu anak ramah lah. Nak ayat kata Allahu Akbar. Semalam 2 baru ni demo. Demo tunjuk keluarga yang susah. Allahu Akbar. Makan ni dia Allahu Akbar. Anak ramah ni Allah makan ni. Bakak bagi ya dia. Telur sebutir, telur 2 butir ni ayat terbakar duk makan buat dia. Makan buka puasa tak ada mikir dak. Akak tak ada mikir nasi kaya tak mikir dah. Nak boleh makan nasi je. Ni junjung perintah kepada Allah Taala. Ni orang nak junjung perintah kepada Allah Taala. Tak saya tinggal puasa dia, anak beranak dia puasa belaka. Anak ramah pun puasa tapi susah dia. Susah dia makan biasa gitu ya, kodar gitu ya. Telur 2, 3, 4 butir tengok pakat makan biar anak beranak nak ayat tu. Wak kuah gelong-geleng nak ayat tu. Ni nak ayat tu orang susah. Orang susah. Sebab tu nak ayat tu bulan Ramadan ni lebih kita nak beri apa ke orang susah. Kerana bulan lapar. Ada pun lain pada Ramadan dia kenyih. Dia boleh makan pisang. Dia boleh minum air. Dia boleh makan buah tu buah ni nak ayat tu ada di kampung. Tapi bulan Ramadan tak boleh. Dia jangan lapar, panas.
Panas membakarkan badan dia. Tapi tak ada makan ni. Tak ada makan ni nak ayat tu. Di sinilah nak ayat tu kelebihan kita sedekah di bulan Ramadan. Kita bagilah apa saja kepada orang-orang susah. Siapalah. Tengok hak susah. Kadang-kadang kita jumpa di kedai-kedai. Allah nak beli tu kak, duk tengok duit sekeleng dia tu kak. Duk korek dalam beg dia, tak ada duit. Tak ada duit, lepas minta-minta. Lepas minta kurang. Tak boleh kau 3 kut lagi ni, tak ada tak cukup ni. Kadang-kadang orang susah nak ayat tu. Orang yang lebih-lebih tu, kita kena menyumai, kita kena bantukan kepada orang-orang keluarga yang susah. Hatu nak ayat tu. Hani tu hebui belakang ni. Kita tak mati lagi. Tapi apa yang kita menyalurkan kepada siapa yang kita beri sumengit, tak sia-sia, tak hilang di sisi Allah Ta'ala. Malaikat batuk selalu dah perut, sekuk je. Saya kata 20 kuk, 30 kuk, 100 kuk. Sekuk pun tak hilang nak ayat kata. Kita berilah apa pun. Hani nak ayat tu, kita kena hati kita kena basuh besar dengan saudara-saudara kita yang seperjuangan dengan kita, yang seugama dengan kita, yang Allah satu, yang Rasul satu, yang semaya pun sama, kiblat pun sama nak ayat tu. Hani keadaan kita Ramadan mengajarkan kita bertimai rasa. Ramadan mengajarkan kita bertimai rasa dan bersobar menepuhi ujian Allah Ta'ala ataupun ibadat kepada Allah Ta'ala. Hani nak cerita kata Ramadan ni bawa kebaikan semua. Sebab tu kita kena ada hati pemurah. Kita kena ada hati pemurah di bulan Ramadan. Kita kena tengok, kena itar orang tak ada di rumah kita. Lebih-lebih anak yatim. Kalau susah benar anak yatim nak ayat kita kena sumai sungguh. Kita belilah kasut dia, kita belilah selipar baru dia. Mu beli kasut, mu beli selipar, aku beli baju. Dia ni kata aku beli seluar, aku beli jubah. Nak ayat kita pakat-pakat lah. Kita pun orang tak ada juga. Tapi kita pakat-pakat menyalur lah. Supaya kita berhari raya, kita bersukaria. Walau anak yatim kehilangan ayah sekalipun. Nak ayat dia merasa gembira. Di hari raya. Dapat gembira macam anak-anak orang lain yang ada ibu ayah. Nak ayat sebab itulah di hari ni. Amba menyeru kepada ibu-ibu dan ayah-ayah sidang penonton sekalian yang berada di mana saja. Lagu itulah keadaan kita, berjiwa kita lagu itulah. Kita mesti kena berjiwa lagu tu. Kita orang Islam ni. Tak ada kira lah. Kita kena ada peri kemanusiaan. Kita kena bantu-membantu. Sebab bantu-membantu ni lebih sekali tak ada dah. Tolong orang ni tak ada dah. Sehingga hadis Nabi boleh cerita wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Nak ayat tu Allah Taala ni sentiasa menolong orang yang tolong saudara dia. Siapa dia tolong saudara dia, maka Allah Taala suka tolong orang tu. Kita tolong dia dah hari ni tapi Allah Taala akan tolong kita. Hani Nabi dah royak dah. Tuhan sentiasa menolong. Allah Taala sentiasa menolong. Siapa dia tu? Orang yang beri orang yang beri tolong, orang yang beri pertolongan kepada orang lain. Tu hadis Nabi dah royak siap dah. Hari ni kita tolong orang, satu hari Tuhan tolong kita. Sebab tu tak hilang apa pertolongan kita kepada orang lain. Tak ada kira lah. Kita tolong merupakan duit pitih kita, harta kita, ataupun rank kita. Jangan payah dengan orang. Orang minta tolong ke apa, kita tolong lah. Orang tak minta tolong pun kita tolong lah. Hari nak ayat tu, kita nak mati. Semua kita nak kembali ke rahmatullah. Satu hari kita akan diladungkan di pada masa semua. Sia tak pek Cina, kabur, keling, Melayu duduk situ belakang. Tino jatuh kecil besar tua muda duduk situ belakang, kena bakit belakang. Hak mana duduk kamu dalam kubur dah tu, sama ada tak ada dalam kubur ke mati duduk mana, tak tahu mati dalam sungai ke mati dalam hutan, dalam rock, dalam bukit mana pun, akan bakit belakang di akhirat. Tak ada hilang sore habuk. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Apabila malaikat Israfil ditiup sangkala, apabila sangkala ditiup, apabila malaikat Israfil tiup sangkala di hari akhirat esok, maka ialah maka manusia akan bangkit daripada kubur afwaja, berpuak-puak. Ni Tuhan ada royak dah. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkala yang ketiga, maka manusia akan bangkit semua, kita akan bangkit di kubur, bakal hidup semula pula. Allah Taala izin kepada roh. Roh akan mari cari kubur. Roh ambo cari di kubur, ambo tak ada bertukar sore habuk. Mari masuk. Maka kita hidup dalam kubur. Kita akan kembali semula klik.
Panggil kulit lagu ni semula. Mata kita jadi kelip. Daging-daging kita, kulit-kulit kita, semua kelip supaya dengan kita. Tak ada mati lagi. Pakak bangun di kubur. Pakak bangun sapuh. Sapuh pasir tak kepala. Sapuh pasir tak kepala. Pura-pura pakak bangkit tubek. Mung lubek-lubek, mung aku tubek-lubek aku. Pakak tubek di lubek masing-masing kubur yang orang kamu di hari ni. Pakak berjalan lah telanya bogel belakang. Tak ada berkain, tak ada pakai kain, tak ada pakai selipar, tak ada pakai gapo dak. Telanya bogel macam sakit dah kita. Tino jatuh sepuluh tu lah. Tak ada kira siam Melayu, kabur semua ada belakang. Kafir ke Islam ke tak ada kira. Berderu-deru pakak menghadapi mahsyar. Iaitu diladungkan. Bila ladung di sana siap belakang dah. Duk ada situ belakang dah kita ni ramai-ramai nak ayat tu. Di situ dah bila Tuhan royak. Bila Tuhan kata limanil mulkul yaum. Pada hari kiamat esok Tuhan akan kata limanil mulkul yaum. Hari ni siapa dia lagi kedebeh? Hari ni siapa dia lagi lebih? Hari ni siapa dia jadi raja hari ni? Hari ni milik siapa? Hari ni siapa dia kerong? Nak ayat siapa dia kedebeh lagi. Tak ada siapa dia tawak sorang habuk. Nabi ke Rasul ke, orang Amerika ke, Presiden Amerika ke, orang mana ke, kedebeh atas dunia, senyap belakang, tak berani. Tuhan kata, lillahil wahidil qahar. Tuhan sorang je hari ni kedebehnya. Hari ni Tuhan lah kedebeh, tak ada siapa dia lawan dah. Hari ni ibu-ibu, ayah-ayah, ni keadaan kita nak jumpa lagi ke datang ni. Ni, amba nak pergi situ, demo nak pergi situ belakang hari ni. Walau hari ni kita hidup lagi. Hari ni kita boleh kecek. Hari ni kita boleh bercakap. Hari ni kita boleh bicara. Hari ni kita boleh segala-galanya. Tetapi satu hari kita akan berada di mahsyar. Hari itu kita menyaksi segala-galanya. Tak lain tak bukan Nabi Muhammad lah syafa'at kubra. Nabi kita lah akan boleh tolong kita di hari ni. Sebab tu kita di bulan Ramadan. Kita banyaklah ibadat. Kita banyaklah buat pahala kepada diri kita sendiri. Semoga Allah Ta'ala timbulkan pahala kita di akhirat esok. Semoga kita najah. Kita lepas daripada api neraka. Kita lepas daripada titi siratal mustaqim untuk nak menuju pintu gerbang syurga. Yang mana Tuhan ada royak dalam Quran, bila kita sampai di pintu syurga, Allah malaikat yang jaga syurga dia kata gini, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum, fadkhuluha khalidin, fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum. Selamat puakmu. Puakmu selamat. Puakmu ni orang molek. Puakmu ni orang molek. Tibtum. Orang molekmu, puakmu ni molek. Selamat. Fadkhuluha khalidin. Masuklah. Ya suruh ajak kita masuk. Khalidin, kekal buat selama. Masuk. Mudah dan tak tubik bila-bila dah. Masuk. Ini bila kita berada di pintu gerbang syurga lagi akan datang. Disambut oleh para malaikat yang menjaga syurga. Malaikat Ridwan akan kata kita lagu itulah. Ini keadaan kita bila kita dapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Keredaan daripada Allah Ta'ala. Hari ni tak ada Pak Cik Pangahui kita ni. Nak witu hereda ya. Kita duduk hari-hari ni kita nak witu hereda. Nak witu kene kita. Bila kita duduk dalam keadaan Tuhan kene, matilah pihak mana. Mati subuh ke, mati mengorik ke, mati zuhur ke, mati asar ke, matilah waktu mana sekalipun orang ni disanjung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nilai dia di sisi Allah Taala. Ni keadaan. Sebab tu di bulan Ramadan ni tak ada dah. Bulan yang kita beribadat, yang kita sangat-sangat bersungguh untuk mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi, nak ayat kata kita ni alhamdulillah beruntungnya. Amba berasa beruntung dia Tuhan tak mati lagi. Ibu-ibu bapa sidang penonton sekalian berasa beruntung yang mana Allah Taala tak mati kita sampai ke Ramadan. Tapi kena beruntung kesempatan emas, peluang emas ni, peluang terbaik ni kita mari isilah dengan ibadat-ibadat kita. Jangan sia-siakan iaitu Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi kita berada di 10 akhir Ramadan. Ni nak ayat kata kelebihan dia. Tak ada arah nak cerita. Habis cerita. Tak pandai nak kecek, tak pandai nak surah, tak pandai nak bagi tahu kepada ni kelebihan Ramadan. Tak ada. Tidak ada kelimah yang samanya kelebihan Ramadan. Yang duk menunggu kita tak berapa malam lagi akan melepas kita. Hargailah di malam iaitu malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam akhir bulan Ramadan. Tak ada dah. Tengah hari kita puasa dah, tapi tengah malam kita nak. Kerana Lailatul Qadar ni tengah malam. Bukan tengah hari, tengah malam. Naknya hak malam. Pas malam ambil di pukul ni sampai waktu subuh. Tu ya cuang dia.
Tu panggil masuk luar dia, ambil dia lepas ngorek, wisapalah waktu subuh, kita isi dengan ibadat-ibadat. Kerana oleh petang ni kita semayang ngorek jemaah dah. Yang kedua pula isya jemaah dah. Yang ketiganya terawih kita jemaah dah. Walaupun kita jemaah di rumah kita pun tak apalah. Dengan anak bini kita beri jemaah. Tak ada dah. Pas terawih 20 rakaat dah. Ngorek 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Isya pula ada sunat ba'diyah, ada qabliyah. Kita isi berhabis. Semayang berhabis jangan. Ingat dah, tak banyak hari dah. Tak banyak hari dah. Tak banyak hari dah. Makanlah. Pahit pun makanlah. Tebang dah. Tak banyak dah. Tak banyak dah. Tak banyak dah. Ingat kata benda besar. Penawar besar lepas pada kita pejam mata. Ni tak ada dah nak ayat tu. Ni nak ayat tak ada dah. Tak ada dah. Kita isilah. Tu. Maka lek malam ni kita kena berdoa banyak. Kena berdoa banyak. Sudah boleh 2 rakaat ke 4 rakaat kita berdoa. Berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kerana malaikat sentiasa nak amin sama-sama kita. Malaikat nak amin sama kita. Di malam Lailatul Qadar, malaikat penuh. Banjir dengan malaikat-malaikat di alam dunia penuh. Nak ayat tu. Malaikat yang ada dalam rumah kita. Beratus-ratus ribu kawasan dalam pagar kita. Duduk dalam rumah tak penuh. Apa ni tak teluh, penuh. Tu bila kita beribadat, dia nanti kata amin, 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 amin. Hak kita duk berdoa no ayat. Dia lah menyaksi dengan Allah Taala. Ya Allah, terimalah apa yang benih minta ya Allah. Ya Allah, terimalah dia diminta gapo padamu ya Allah. Dia amal, dia orang yang soleh ya Allah. Tengok dia berjaga di malam Lailatul Qadar ya Allah. Aku menyaksi padamu ya Allah. Ini orang baik ya Allah. Barilah kebaikan kepada dia ya Allah. Tu malaikat tolong kita no ayat tu. Malaikat tolong kita no ayat tu setahun sekali. Kita dapat apa? Dapat malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Inilah keadaan kita yang mana kita hidup di dunia buat samotara. Buat samotara yang kita hidup di dunia. Satu hari kita akan pergi. Satu hari kita akan meninggal dunia. Yang mana kita telah tahu belakang dah. Bila siapa ajar, bila siapa dah umur kita, di hari itulah kita akan selamat tinggal dengan keluarga kita. Kita akan selamat tinggal. Kita minta Tuhan berlaku di malam. Ada 4, 5, 6 malam, 7 malam lagi ni kita minta berhabis. Kita goyak berhabis Tuhan. 2 rakaat ni kita minta apa? Minta apung. 2 rakaat lagi akan datang. Kita minta pula tetap anak bini kita. Minta 2 rakaat pula. Kita minta lah harta kehidupan kita. Kita minta lah husnul khatimah dalam mati kita. Bila nak mati aku ya Allah, matilah lepas Ramadan ya Allah. Matilah lepas raya ya Allah. Lebih-lebih lepas puasa ni ya Allah. Kalau nak mati aku lepaslah puasa ni ya Allah. Bulan Ramadan aku dapat tunai sepenuh-penuhnya. Dan hari raya aku dapat gembira ya Allah. Bila aku puasa ni cukup dah ya Allah. Matilah aku ya Allah kalau nak mati ya Allah. Matilah aku hari Jumaat ya Allah. Matilah aku malam Jumaat ya Allah. Matilah aku dengan dapat aku kata la ilaha illallah. 3 perkara ni yang menjadi anak kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hak lebih sekali ibu-ibu, ayah-ayah di petang yang mulia, di hari yang berkat ni. Ya Allah, itulah kita sama-sama doa yang mana ada berapa malam lagi yang kita akan hadapi Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan dapat benda molek. Jangan kita minta berlaku kepada Allah Ta'ala. Ni peluang kita tak ada dah. Tak say kita nak mati ni kat Allah sakitnya kita. Duk sakit tahu-tahu nak ayat tu. Duk selamat tahu rumah. Allah jadi nyakit lembek ke, nyakit amapak ke, nyakit stroke ke. Nak ayat kata kita tak say lagu tu. Acik boleh kita nak mati ke ya Allah, mu mati dengan seni-seni ya Allah. Kamu nak mati aku mati seni-seni ya Allah. Sekadar je kamu sakit ya Allah. Sebagaimana aku tengok setengah orang ni ya Allah. Bila dia rasa sakit sikit-sikit ya Allah. Di saat itulah Malikul Maut cabut roh dia ya Allah. Sehingga bining dia tidur. Sehingga dia letak kepala tahta riba bining dia. Dia ucap la ilaha illallah. Dia minta maaf kepada bining dia, kepada anak-anak dia. Semua ahli-ahli kampung dia. Maka dia mengucap 2 kalimah syahadah ya Allah. Dia dapat ucap 2 kalimah syahadah. Dia dapat menyaksikan kebesaran-Mu ya Allah. Maka dia meninggallah pejam mata ya Allah. Aku nak begitu ya Allah. Muakhirlah umurku lagu tu ya Allah. Janganlah sakit ya Allah. Khususnya di hari ni ya Allah. Lah ni banyak COVID ya Allah. Nak pergi hospital, nak pergi mana susah ya Allah. Ini keadaan kita. Keadaan kita nak ayat tu. Ini keadaan kita di hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah. Nak cerita kata. Kita berada di akhir Ramadan. Kita penuhlah dengan ibadat-ibadat kita. Satu di antara doa. Yang kita kena berdoa di hari ni tak ada muka lain. Tak usah berdoa lah benda lain nak ayat tu. Tak usah lobo lah benda lain nak ayat tu. Bila Tuhan panjang umur lagi. Dalam keadaan kita sehat. Tu kita berdoa lah.
Ya Allah, kalau boleh hubung lagi, Ya Allah, umurku, Ya Allah. Aku nak ibadat padamu, Ya Allah. Sekiranya aku ni habis ajar dah, Ya Allah. Mematilah aku ni, Ya Allah. Mati dengan keadaan husnul khatimah. Mati dengan molek, Ya Allah. Pergi dengan molek, Ya Allah. Mintalah mu tunjuk padaku, Ya Allah. Bila aku berada dalam kubur lagi akan datang, Ya Allah. Tunjuklah gambar syurga padaku, Ya Allah. Ni kita kena tengok. Orang mati dalam kubur ni, nak ayat tu, Tuhan tunjukkan gambar syurga. Orang yang beriman, orang yang beruntung nak ayat tu, Tuhan tunjuk gambar syurga. Sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nak ayat tu, bila kita mati. Iza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu. Apabila mati seseorang kamu, orang beriman, orang yang soleh, uridu alaihi maq'aduhu. Ditunjukkan kepada kita tempat duduk kita. Tempat duduk yang tempat kita nak pergi lagi ke atas, iaitu syurga dan neraka. Lagu itulah. Kalau orang soleh dia tunjuk gambar syurga dalam kubur. Kalau orang tak comel dia tunjuk gambar neraka. Dua gambar tu ya. Hari ni orang yang mati dalam kubur dah, dua-dua gambar tu lah duk tengoknya. Kita tak tahu cik kita, mek kita yang meninggal dah. Tuhan duk tunjuk gambar gapo kita di hari ni. Kepada mek kita di hari ni. Kita tak tahu. Sebab tu hari ni kita berhaknya minta ampun kepada Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, apunlah dosa aku dan dosa dua ibu bapa aku. Apunlah dosa aku dan dosa dua ibu bapa aku, Ya Allah. Sekiranya ibu bapa aku ni diseksa, Ya Allah. Aku minta lah mu beradu, Ya Allah. Aku minta mu beradu, Ya Allah. Aku minta mu beradu, Ya Allah. Aku minta mu beradu, Ya Allah. Kalau ibu bapa aku diseksa sekali ni, Ya Allah. Yang mana dia duduk dalam kubur, Ya Allah. Tunjuklah kepada ibuku, pada ayahku, pada cikku, Ya Allah. Dan ibuku, Ya Allah. Mekku, Ya Allah. Gambar syurga-Mu, Ya Allah. Tunjuklah syurga kepada dia, Ya Allah. Supaya dia gembira, Ya Allah. Kita sebagai anak hari ni tak mati lagi, minta. Kita sekali lagi duduk lah tu. Hari ni kita dengar, hari ni kita mengaji, kita belajar. Hari ni kita belajar, kita mengaji, kita dengar. Suatu hari, bila orang mandi kita, bila orang usung kita, bila orang kapal kita, kita orang pergi kamu kita kubur, di hari itulah hak kita mengaji hari ni jadi kenyataan bagi kita. Barulah kita dapat kenyataan hak sebenar. Oh, ni hak aku belajar dulu. Oh, macam ni weh, aku belajar dulu. Yang mana aku dengar kata, ditunjukkan syurga dan neraka. Ni macam ni weh, Ya Allah. Kalau kita bernasib baik. Kalau kita bernasib baik, Tuhan tunjuklah. Tuhan tunjuklah kita. Tuhan tunjuklah kita. Apa tu? Dia tunjuk kita gambar nama. Dia tunjuk gambar syurga kita. Alhamdulillah kita bernikmat dalam kubur. Bila kita senir dalam kubur, ini menanda kata kita akan senir lagi akan datang. Bila dalam kubur kita senir dah, bernikmat dah. Tuhan wi nikmat kita dah, kubur kita cerah dah. Kubur kita luah dah. Kita tengok gambar surga pagi dan petang. Bil ghadawati wal asyi. Dalam hadis Nabi kata. Di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. 2 kali sehari orang duduk dalam kubur tengok surga. Hani ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek lah. Tak ada dah. Pak kita duduk tunggu apa lagi. Kayalah duit setara mana sampai langit. Tukar langit sekalipun. Tapi kita tidak ada keredaan Allah Ta'ala. Maka tengoklah gambar neraka dalam kubur. Hani ayat tu. Pekat tinggilah banyak mana pun. Mu jadilah kamu nama kemuliaan manusia sekalipun. Kalau mu tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mu akan seksa buat selama-lama. Dalam kubur mu akan tengok gambar neraka. Tuhan akan pandai, akan tunjuk kepadamu. Akan bentang kepadamu gambar neraka. Selama kamu berada di dalam kubur. Di alam barzakh. Bilalah berlakunya kiamat, barulah Tuhan beradu. Sampai hari kiamat esok. Tiap-tiap hari, 2 kali sehari, 2 kali sehari, 2 kali sehari, 2 kali sehari. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik semua, yang amu nak sapa kepada hari ini, inilah kebenaran. Inilah hakikat yang kita nak pergi lagi ke datang. Inilah hakikat sebenarnya yang kita nak alami, nak rasa lagi ke datang. Nak tak nak, kena nak. Berehi tak berehi, kena berehi. Nak pergi tak segi, kena pergi. Gena-gena kena hadap depan semata. Tak boleh nak hundur punggung, tak boleh nak kiri, tak boleh nak kanan. Kena hadap ke depan semata dah. Lawai tak lawai kena lawai. Patah tak ada kira. Patah ke luka ke mati ke tak ada kira. Hacur lebur tak ada kira dah. Hadap ke dapat semata. Munak kata si mu kena nak. Tak boleh nak kata tak si tak boleh. Ning ibu-ibu ayah-ayah tak ada dah. Sebab tu dah di hari ni peluang untuk kita bersediakan bekalan-bekalan. Ambo demo supaya. Ambo sangat-sangat bimbang supaya demo lah. Selalunya beribadat, selalunya minta ampun kepada Ta'ala. Kita kena menangis di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita kena menangis di waktu tengah malam. Nabi kata sallu bil lail wan nasu niyamun. Semayalah di tengah malam manusia sedang tidur. Orang tidur belaka kita bangun semaya. Kita merayuha kepada Allah Taala.
Kita merayukan kepada Allah Ta'ala segala-gala kekurangan kita. Segala-gala dosa kita. Segala-gala kesilapan kita. Kita merayu kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun dan maaf kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir bulan Ramadan. Yang kini tak banyak hari lagi yang nak berlepasnya Ramadan daripada kita. Nah, maka Alhamdulillah. Di pertanding ambo dapat bersama dengan Babu Faisal kita. Di madrasah dia. Di markaz tahfiz dia ni. Alhamdulillah. Kita tengoknya. Apa ni sambutan baik. Daripada sidang penonton kita di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita tak dapat ceramah di mana-mana di hari ni, tapi kita dapat berada dalam YouTube. Kita dapat berjumpa, dapat bersama, dapat hayati bersama dalam YouTube kita ataupun YouTube kita. Maka Alhamdulillah di pertanding itulah yang amba boleh sapanya kepada kita. Sebab tu kita sama-sama kejarkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amba nak cerita tadi, satu hari akan jumpa kenyataan kepada kita. Yang pertama akan melalui Nabi kata, mula-mula alam akhirat ialah mati. Tu ayat persinggahan pertama sekali Sayyidina Uthman kata, Rasulullah kata, persinggahan pertama kali hak mula-mula nak jumpa alam akhiratnya ialah mati. Bila sudah mati mak, orang gisipai di kubur alam barzakh. Maka sini masuk dah kita akhirat. Sebab tu cik kita, mak kita hak mati dah duduk di alam akhirat dah. Duduk di alam akhirat hari ni dia duduk dalam. Tak tahulah dia duduk tepik ke, dia duduk suka ke, tak wallahu a'lam. Sebab tu hari ni kita kena berdoa sebab sudah doa ya, tak ada dah. Allah, kita boleh tengok ke ayah kita duduk meleting? Boleh tengok ke mak kita duduk minta? Boleh tengok ke kita siapa hati ke kita mak kita duduk minta tolong? Tolong mak sakit ni, mak sakit. Allah, mak sakit ni, cik sakit ni, aduh sakitnya, tolonglah. Duduk minta ke anak dia. Kita sebagai anak kita siapa hati ke tak? Ibu bapa kita duk minta tolong. Hari makialah hari ni. Kita berdoa lah. Sehabis-habis doa kita minta Allah Ta'ala. Kerana Tuhan yang maha kuasa. Sebab tu Nabi suruh tekan sangat tinggal anak-anak yang soleh. Ni anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Walaupun anak kita Nabi tak larang anak kita mengajilah berapa nama. Pengkat tinggi mana tapi agama sebagai pakaian. Agama kena ada dalam hati. Tak sianya kita mengaji. Mengaji selain daripada agama, kita jadilah hatu setan. Tak ingat kepada agama. Tak usah kata kita nak berdoa kepada dua ibu bapa. Bahkan kita hidup hari-hari pun kita duduk dalam sesak. Hal ni kita bosan sekali. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Nabi tak ada royak, aling tak aling. Nabi tak ada royak. Dia mengaji agama, mengaji apa. Tapi nak anak yang soleh. Anak yang soleh ni Nabi kata, yada'u lahu. Yang sentiasa berdoa kepada dua bapa. Tak aling pun tak apa. Anak kita ni menego pun tak apa. Tapi doa kita. Kerana tak nampak tengok dah dengan mata bila pergi kamu kubur. Hari ni kita dengar. Sikit lagi kita jadi kenyataan. Anak kita dah. Anak kita jadi kita hari ni. Anak kita jadi kita dah hari ni. Kita dengan dua ibu bapa kita. Dia duduk dalam kubur. Kita tak nampak. Kita sebagai anak. Sikit lagi kita duduk dalam kubur pula. Anak kita macam kita dah hari ni. Dia tak nampak kita dalam kubur. Kita duduk cepik, duduk minta tolong. Dia tak tahu. Ni nak ayat tu alam yang kita kena pergi lagi ke atas. Gena-gena kena pergi saudara royak. Hak pergi banyak dah. Hak kamu saudara royak lah. Hak kaya ke, hak mana ke. Tengok Raja Mekah pergi. Raja Mekah pergi. Raja Malaysia pergi. Raja mana-mana dalam dunia ni pergi. Sekuat-kuat Fir'aun masa dulu pergi. Sekaya-kaya Korun pergi. Setinggi-tinggi Pekak Haman. Nak kata. Gi belaka. Gi belaka. Hak gi lepas dah. Sebab tu dah hari ni kita orang kampung. Kita orang biasa. Kita orang samada. Nak kata lebih aula lagi lah kita hari ni. Tak ada ni. Kita hidup pun buat semua dunia. Ya. Susah nak kata. Hidup hari ya. Sebab tu kita kena isi dengan apa ni amalan. Amalan lah yang menjaminkan kita keselamatan nak pergi kepada alam akhirat. Maka alam akhirat ni jauh lagi perjalanan kita. Kita baru lalu alam dunia baru. Alam dunia ni dua kita lalu. Satu kita berada di dalam perut ibu kita dulu. 9 bulan ya tu. Tubik sampai hari tu sampai ke hari ni baru 50 60. 50 60 70 setengah orang, 80 setengah orang jari-jari nak jatuh. Lepas tu nak pergi dah.
Duk lelah dah, duk batuk dah, duk nyawa tak sedap dah. Semaya takhisi dah, hak semaya. Hak tak semaya lagi tak tahu. Wallahu a'lam lah. Ni keadaan ayat tu kita nak pergi dah. Pas nak pergi lagu mana, alam akhirat jauh lagi. Banyak lagi terbahagi alam akhirat ni adanya alam kubur, alam barzakh. Berapa ratus tahun lagi? Wallahu a'lam kita nak bakitnya. Orang hidup kubur tak tahulah. Kita nak mati, nak bakit berapa ratus tahun lagi, 1000 tahun lagi. Wallahu a'lam nak kiamat. Bila kiamat tu, barulah kita bakit daripada tu. Bakit tu berjalan nak pergi masa. Berapa ribu tahun pula? Wallahu a'lam. Duk berjalan daripada masa saja telanya bogel di tengah panas tu banyak mana pula. Banyak mana pula. Masa tu kena guna banyak mana pula. Nak ayat tu. Tak ada mandi setitik. Tak ada minum air setitik. Hari ni kata mandi 3 hari tak boleh duduk dah. Kata minum air 3-4 gelas petai. Oh tak boleh duduk. Pas macam mana kita duduk di badan masa. Setitik tidak ada minum air. Tidak ada minum air setitik pun. Kalau tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni rahmat. Kita sentiasa menunggu rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita kejarlah. Mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni keadaan kita hidup dunia, ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada dah. Ni amo boleh siapa nak ayat tu habis. Amo sendiri pun macam itulah. Tidak ada kelebihan, tidak ada siapa dia lebih dak. Tidak ada siapa dia lebih. Orang Arab ke orang Jawi ke orang mana ke, tak ada lebih. Melainkan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ibu-ibu dan ayah-ayah ingat molek. Karena alam akhirat ni panjang nak sampai ke syurga. Nak sampai ke rumah kita asal ni lama lagi, lama lagi. Kemungkinan berapa ribu juta tahun lagi wallahu a'lam kalau nak kira. Duduk dalam kubur tak tahu lagi banyak mana, ratus tahun ke, 1000 tahun ke, wallahu a'lam. Bila bakit situ pula berjalan pada masa nak sampai hipung di pada masa. Nak jumpa Nabi Muhammad ni berapa pula? Ya beradu tak beradu jumpa Nabi Muhammad. Teripung habis manusia, tukung habis semua. Semua siam Melayu duduk ladung situ belakang. Di situlah akan Nabi Muhammad syafaat kubra. Minta kepada Ta'ala. Nabi kita akan minta hukumnya, ya Allah. Menghukumlah kepada hamba-hambamu yang ada di masa ni, ya Allah. Di pada masa ni, ya Allah. Kerana mereka semua tak tahan nak duduk dah, ya Allah. Panah habis panah. Nak pergi ke mana pula, ya Allah. Merayaklah, menghukumlah, ya Allah. Hatu nak ayat kata, Nabi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syafaat Nabi kita. Nabi lain tak boleh syafaat, Nabi Muhammad ya. Ni keadaan kita di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Maka Nabi kita bila minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, akakkan Muhammad, kepalamu ya Muhammad. Akakkan kepala Muhammad. Memintalah apa yang nak minta, ya Rasulullah, ya Muhammad. Hatu nak ayat tu. Hatu keadaan kita lagi ke datang. Bila Nabi kita syafaat dah, di situlah Tuhan suruh apa? Tuhan suruh asingkan kita. Asinglah orang kafir daripada apa? Daripada orang Islam. Tuhan kata, hei orang-orang kafir, mu beceklah dengan orang Islam. Barulah becek. Tidak duk capu aduk. Duk capu aduk. Tepi kita boleh ada orang Amerika. Tepi kita boleh ada orang Syia. Tepi kita boleh ada orang Korea. Tepi kita ni boleh ada orang Cina. Tepi kita ni boleh ada orang Bangladesh. Tak tahu. Duk capu aduk habis. Capu habis daripada masa. Supaya orang buka kokok tu lah. Waktu berikan ladung habis. Hak mana masuk dalam buka kokok. Lepas tu baru dia pilih. Ikan giri tak suku. Ikan bawah tak suku. Ikan ebek tak suku. Ikan selayar tak suku. Ular-ular lerek. Batu-batu apa tak pakai dia tahu tak suku. Ni keadaan Tuhan pilih daripada masa esok. Tuhan kata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, mu asinglah daripada orang-orang beriman. Baru becek habis siya kabur. Hak kafir saat ni tak nak kira dah. Orang kafir tak nak kira bahasa mana. Bahasa Sial ke Amerika ke. Dia akan asing daripada orang Islam. Tinggal puak kita saja. Tinggal puak orang beriman saja. Muka putih-putih belakang. Muka bercahaya belakang puak kita ni. Nak gena tak percaya gena kita dah main semaya semua. Duk semaya 5 waktu. Sujud pada Ta'ala 5 waktu. Sehari semalam nak ayat tu. Ambil semaya. Mengakak hadah kecil. Mengakak hadah besar. Nak ayat tu kita ni. Berseri duduk di pada masa esok. Lepas tu Tuhan katalah. Tuhan kata kena, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalanlah orang-orang kafir hadap ke neraka jahannam. Zumara berpuak-puak. Berderu-deru hadap ke pintu neraka orang kafir Tuhan kata.
Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Bila sampai di pintu neraka Jahannam, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka. Ha ni keadaan di pada masa esok ni koyak. Ni orang kafir hadap ke pintu neraka, ibu-ibu ayah-ayah pocik-pocik no ayat tu orang kafir. Orang kafir, orang Melayu pun dimakilah, dia tak ada pahala. Duk sekali dengan edai, dengan ecai, dengan sumpon lah. Ha ni no ayat kata, duk dengan James Baker no ayat tu. Duk dengan Fir'aun, duk di Haman kali. Nak apa? Nak terjun dalam neraka. Tak usah kedebel lah siapa dia pun. Ha ni keadaan kita lagi akan datang. Allah Maha Kuasa. Allah lah Tuhan kita hari ni. Ha ni keadaan kita kemuliaan orang Islam juga umat Nabi Muhammad lagi akan datang. Orang yang beriman tak kira umat Nabi Muhammad atau umat mana yang beriman, maka bersama dengan kita berlaku-laku di pada masa. Tak habis nak bila, tak habis nak ramal. Tu keadaan kafir nak ya. Ha tu. Tu keadaan kita berjalan hadap ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita ni orang bertakwa, jalan hadaplah kita berderu-deru, berdoyong-doyong hadap ke syurga. Ilal jannati zumara. Hadap ke syurga berpuak-puak, berderu-deru kita panggil kata. Ha ni keadaan kita becek di pada masa lagi ke datang. Ha tu baru duduk pada masa becek. Maka sebelum kita nak titi siratal mustaqim, timai dulu amalan kita. Ha di sinilah kita rasa rusing bila nak timai amalan. Bimai takutnya kita ni tak banyaknya pahala kita. Takutnya banyak dosa-dosa kita. Bila timai hidup berat, balik dosa agak terjun lah neraka lah. Ha sebab tu hari ni kita kena banyak jariah. Tak ada dah jariah. Kerana jariah ni nak royak kata, hak amba dah royak sorang-sorang dah. Dalam YouTube mana, dalam klip mana amba dah royak dah. Jariah ni dia hunggagi pula kita dalam kubur pula. Pahala kita jariah ni. Kita dah mati habis dah lah, putus dah amalan. Nak ngatik tak ada dah, pahala ngatik kita mati dah. Semaya sunat tak ada dah, kita mati dah, suai mati dah. Tak ada dah, putus habis dah. Malaikat 3 perkara hak Nabi dia royak. Hak tak putus. Apa nama? Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Maka sedekah jariah ni sedekah hak tahan lama. Nah, kita buat sekolah tahfiz, kita buat pondok, kita buat masjid, buat tadika, buat balasah. Ha ni hak tahan lama. Mana? Bila orang usung kita pergi kubur, letak kita dalam kubur, ambil cok, garu, gerung lah, jijak, klik lah. Kita duduk sana, apa? Pala jariah kita siapa? Yak bera-bera. Kalau kita buat banyak, dia dapat banyak. Kalau buat sikit, dapat sikit. No, ya, hasil inilah kita peluang untuk nak hipungkan pahala kita sebanyak boleh. Sebab tu jariah tak ada dalam ciwik kita, jariah. Jariah cahaya amulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Tak ada dah. Amba menyeru untuk berjariah di hari ini. Sebab tu kita selalulah kepada pondok-pondok, kepada merkat-merkat tahfiz, ataupun di mana saja kita berjumalah. Di hari ini amba berpeluang kesempatan di petang ini amba berada di pondok ni Babu Faisal kita, yang mana dia duk mengajar dalam YouTube. Yang dalam YouTube ni dia mengajar Quran. Kita kena selalu mengaji. Duduk di rumah pun boleh mengaji. Ada terosak, ada handset, ada telefon kita, beli hak canggih-canggih, hak modal sikit, kita boleh mengaji. Mengaji Quran, dia duk mengajar. Siapa dia nak tolong mengajar kita lagu ni? Hani nak ayat, tidak ada upah pawah, tak ada gaji sekolah habuk. Allahu Rabbi tengok. Tak ada orang gila lagu ni nak ayat tu. Tak ada gaji, tak ada sekolah habuk dia nak ayat. Hanya dia duk minta hari ni nak buat, bukan nak buat poket dia. Nak buat bangun ni. Untuk keselesaan adik-adik pelajar, anak-anak cucu kita mengapa Quran. Kalau pergi ingat 30 juz di sini dengan sebab kita ada juga sumengi 100, 200, 1000, 2000 nak ayat tu. Alangkah baiknya kita. Siapa ke dalam kubur esok dia nak cari pahala, nak cari kita. Mana kita siapa berat. Ha ni nak ayat tu pahala. Pahala yang mencari kita nak ayat tu. Ha ni beruntung kita lagi kata kita nak timai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mahkamah Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Taala, di sana Allah Taala di akhir sekali. Lepas tu kita meniti siratal mustaqim menuju ke syurga Allah Taala. Semua kita tidak ada halangi apa, tidak ada sekat apa. Bahkan kita akan berjalan dengan derah, berjalan dengan laju untuk nak masuk syurga Allah Taala. Bila sampai di pintu syurga, disambutlah oleh para malaikat kepada kita. Lepas tu kita akan rasalah nikmat, iaitu sungai Kausar. Akan minumlah sungai Kausar. Inna a'tainakal Kausar.
Tuhan beri kepada Nabi kita hadiah satu sungai, satu kolam besar, iaitu Kausar namanya. Bila minum saja satu tegak situ, tak dahaga sampai bila-bila dah. Maka di situlah kita akan berubahnya rupa parah kita. Kita akan menyambutlah. Kita akan disambut oleh anak-anak bidadari. Nikmat-nikmat syurga. Tuhan akan tentulah tempat syurga kepada kita lagi akan datang. Itulah mengharapkan ganjaran kita dan juga usaha baik kita. Sebelum kita nak meninggal dunia, sebelum kita nak pejam mata. Itulah lebih kurang di pertanding. Maka, amba rasa setakat itulah yang amba dapat sapa kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian yang berada di rumah kita. Sama tara kita nak menunggu masuk-ke hidangan iaitu makan ni berbuka puasa di petang insya-Allah taala. Dan sama-sama kita hayatilah malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam ataupun 7 malam lagi yang tinggal ni, jangan plat, jangan tinggal sia-sia. Jangan ploy pri-pri. Jangan duk lock jadi sia-sia masa yang penuh berharga, penuh emas berharga. Itulah lebih kurang ibu-ibu ayah-ayah. Silap salah sikit sebanyak. Mohon ampun dan maaf dalam ucapan amba daripada awal sampai ke akhir. Apa yang salah itu daripada kelemahan amba sendiri. Apa yang comel-comel daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mikirlah. Kerana amba demo nak mati belaka. Tak ada siapa ditukar langit sore habuk. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Tuan Guru Babosoh Bapa selaku penceramah. Kita kenal belaka. Alhamdulillah hari ini beliau sudi mari sini ucapkan sepatah rua kepada ibu-ibu dan ayah melalui dengan syifa tuwi kita ni. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu dan ayah semua, kita berhenti berehat sama tara kerana masa ni sudah masuk waktu asar. InsyaAllah, kalaulah kita tak gaduh, boleh kita berhenti semaya sebentar. Sebab lepas pada ni, jadual kita nya Quran pula. Terus, hingga siapa pukul ni tu. Nak baca, dengar. Tak mau dengar, ikut. Nak dengar, itu adalah kelabak kita. Alhamdulillah. Baik, maka sekadar ni dulu. Kita nak berhenti sebentar. InsyaAllah lepas semaya setelah lagi kita nak hubung Quran. 2 jam lagi kita nak duduk sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.